Parti Keadilan tak ada lagi hari ini berucap. Sila. Kuala Langat. Terima kasih Datuk Speaker yang baik budiman orangnya, memberi ruang kepada Kuala Langat untuk membahaskan Belanjawan 2015. Bukit Kentang jangan marah ya. Datuk Speaker, isu yang dibangkitkan dalam pembentangan Belanjawan ada menyentuh tentang pindaan tentang Akta Kerja 1955 yang memberikan ruang untuk saya berbicara lanjutan daripada keluhan dan keresahan yang dihadapi oleh rakyat pekerja yang berjumlah hampir 11.3 juta dalam negara ini. Isu yang kita harap nantikan daripada Kementerian Keuangan tidak lain tidak bukan ialah satu imbuhan yang membolehkan GST itu ditimbang balas. Sebagai contoh, KOLA yang kita harapkan memberikan satu ruang untuk menambah sedikit pendapatan untuk mengimbangi GST yang akan diperkenalkan pada 1 April 2015. Sehingga habis pembentangan tidak disentuh KOLA yang begitu diharapkan. Dan ketika Timbalan Menteri menjawab, dalam jawapannya itu tidak ada kelangsungan untuk membantu ataupun memberi ruang untuk KOLA itu diperkenalkan. Seperti mana sejarah silam berlaku pada tahun 1974, di mana ketika itu Allahyarham Tun Abdul Razak telah pun menegaskan bahawa dengan mengimplementasikan KOLA itu secara automatik membantu dan memberikan sedikit ruang hidup dalam sara hidup yang sepatutnya dapat dilindungi ataupun dibantu pada pekerja-pekerja dalam negara di waktu itu. Dan kita harap Pekan Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Keuangan boleh memberikan kembali peluang ataupun cadangan yang telah dibuat pada tahun 1974 oleh ayahandanya, iaitu almarhum Tun Abdul Razak. Datuk Speaker, dalam keadaan pembentangan itu hendak dibicarakan, banyak yang kita lihat daripada jelmaan atau pandangan daripada Yang Berhormat Pekan yang mengatakan bahawa perlu ada satu ajakan yang memerlukan perubahan dalam segi produktiviti yang mengimbangi pendapatan tinggi pada tahun 2020. Dalam masa yang sama, beberapa perkara telah dibangkitkan, termasuk Julutong tadi. Sebagai satu perkara yang saya lihat daripada aspek longgokan tambahan dana yang telah diberikan kepada syarikat emas yang selama ini diberi tahu bahawa kemerdoman ataupun keuntungan yang dihasilkan oleh emas itu menjadi isu yang dibangkitkan berterusan, sehingga kan khazanah terpaksa mengambil ruang untuk memastikan bahawa emas itu dapat diselamatkan. Sebelum itu saya ingin juga membicarakan soal pentadbiran emas yang menjadi satu keluhan kepada. Oleh kerana saya ada 20 minit, Datuk Speaker, saya tak bagi orang ganggu saya. Putatan duduk. Saya nak cerita habis. Banyak isu nak bagi. Saya bantu. Jadi, nombor satu, saya melihat pentadbiran pengurusan emas itu perlu dirubah. Boleh, dari segi bentuk, memberikan penggajian yang agak luar biasa kepada pengurusan yang saya kira memberikan ketidakseimbangan pendapatan. Sebagai contoh, boleh. Satu, sengaja menggagalkan ini manajemen, menggagalkan audit keselamatan oleh pihak EASA, hampir menyebabkan semua pesawat emas tidak boleh terbang di Eropah, dan pembuangan Accountability Management SVP iaitu Azhari, dan cut cost sehingga penerbangan antarabangsa terbang dengan tidak mengambil kira keselamatan pesawat dan penumpang yang Julutong cakap tadi. Itu pun tanggungjawab Azhari Dahlan, yang saya tak tahu dia qualified ke tak qualified. Azhari nombor 3, Zarah Zaid yang memegang jawatan HR Director yang menerima gaji puluhan ribu menjadi sebagai pendongak ataupun penyuntik dunia busting. Kerja dia nak buang orang kerja, ambil pekerja baru yang suku sakat dia. Dan ini adalah satu penyebab utama kenapa pengurusan penggajian itu secara automatik meningkatkan perbelanjaan dalam pengurusan. Keempat, Zahra Zaid gagal menjalankan tanggungjawab dalam menyelesaikan masalah perjanjian secara kolektif dengan Pesihat Kesatuan 2011-2013. Azhari Dahlan
adalah seorang pengasut para pekerja secara senyap untuk menyertai syarikat MAE, syarikat Aerospace Engineering. Untuk pengetahuan Datuk Speaker, Azari Dahlan ni CEO Engineering yang diambil daripada Air Asia. Saya tak tahu apa qualifiednya, tetapi kerana disebabkan dia yang menyebabkan Muhammad Nasir Abdullah dipecat. Kaki tangannya dibawa masuk kemas, khasnya menggagalkan perniagaan emas. Saya kira manajemen ini perlu pihak khazanah ataupun Kementerian Pengangkutan mengambil kira. Mereka yang bernama Ahmad Johari, Managing Director, Zaharah Zaid, HR Director, Zahari Dahlan, CEO Engineering, tak apa dibuat pun tak tahu asyik pendapatan tidak dapat disasarkan, tak tahu di-qualified, tak qualified. Begitu juga dengan host Dul Libi, Commercial Director, Datuk Mazmudin Abdullah, Head Strategy Communication. Ini pun nak kena cek juga ni. Azariah Harpas, Senior Director, Manager, Azni Abidin. Ini semua harus diberikan siasatan kerana mereka diberi gaji yang agak begitu lumayan, tetapi dalam masa yang sama bila pendapatan tidak dapat diselaraskan dengan perbelanjaan, maka pekerja menjadi sasaran. Jadi saya memohon supaya pihak pengurusan tertinggi, sebab dia GSC, Khazanah, supaya mengambil peranan untuk mereka-mereka ini diberikan siasatan ataupun dilihat, dikaji semula kedudukan mereka supaya mereka ini tidak menjadi pelungguk kepada bebanan pengurusan perbelanjaan yang dikenakan atas mas, yang selama ini kita melihat mas begitu tidak efisien kalau dibandingkan Asia disebabkan oleh pengurusan yang berlambak, pendapatan mereka yang tak masuk akal, dan perlu memberikan jawapan kepada persoalan atas ketidakefisiensi mereka itu. Tinggi daripada jali parlimen lagi. Atas legung dah masuk macam tu dah, kacau orang. Atas beberapa perkara yang telah saya lihat, bahawa hari ini kedapatan banyak sangat union busting yang menjadi satu igawan buruk kepada pemimpin persatuan. Kita sudah tidak mengistiraf. Okey. Selagi dia tak langgar peraturan mesyuarat, speaker tak bercakap apa-apa, kita dengarlah. Yang lengung dengar. Satu ialah apabila pihak Keretapi Tanah Melayu Berhad memecat beberapa jawatan kuasa dan juga pemimpin kesatuan 41 orang dan suspended 27 orang. Dengan izin Datuk Speaker, salahnya apa? Piket je. Timbalan Menteri Keuangan kata, ini personality, bukan soal kebajikan pekerja. Tak tahu jangan cakap. Menteri Semua Manusia dia faham. Dia kata tak apa, kita selesaikan. Dia tahu penyelesaian. Kalau tak tahu, jangan bercakap, menyemakkan handset di parlimen. Saya nak beritahu dengan Timbalan Menteri Semua Manusia dan juga pengerusi KTM, Langkawi, yang berhormat Langkawi, harus dan wajib selesaikan masalah KTM ni. Ini masalah undang-undang. Kalau kita piket, tak salah di bawah undang Seksyen 40 atau Perusahaan 1967. Macam mana boleh buang? Ini berlaku ni, JLC ni. Nama pun Keretapi Tanah Melayu Berhad. Jadi saya minta Menteri, Timbalan Menteri atau Menteri Semua Manusia, Menteri Pengangkutan, pengerusi KTM, supaya selesaikan segera kerisauan dan juga kekeruhan berlaku dalam Keretapi Tanah Melayu. Nombor 2, Datuk Speaker, ini flight attendant Nufam Ismail. Kesalahan dia mengkritik CEO. Kritik dalam Facebook kerana tidak efisien. Dibuang kerana itu pun tidak melanggar di bawah peraturan Seksyen 14 Akta Pekerja 1955. Saya mengambil pendekatan supaya Menteri Pengangkutan campur tangan dan jangan benarkan 7 jawatan kuasa tertinggi mereka dipecat oleh pihak pengurusan MAS yang tidak berperi kemanusiaan. Nombor 3, Neo pun masalah, Datuk Speaker, sebagai seorang pemimpin, dia meluahkan perasaan tak puas hati di mesyuarat ILO dengan menghantar banner. Pihak Melayu Banking pecat dia. Saya cakap dengan Menteri Jabatan Menteri, dia kata itu telah pun dibuat keputusan sebagai. Dia kata ini tidak melanggar etika kerja. Yang boleh buang kerja ialah ketika melanggar kod etika kerja. Di luar tu nak piket, nak apa tu hak dia. Masalah apa? Yang kita gunakan kuasa yang babai buta ni pasal apa? Kerana dia tahu dengan buat demikian, dia sudah ada satu dipanggil satu token. Sebab dulu tahun 2007, Datuk Speaker,
Menteri Sumber Manusia ketika itu Alor Gajah telah pun mengubah meminda undang-undang di bawah Seksyen 30 Akta Perusahaan 1967 yang hanya ada 24 bulan pampasan. Dahsyat. Jadi mana majikan-majikan yang biadab ni, dia buang-buang, dia bayar 24 bulan, dia tak ada resit. Ini yang celakanya kalau kita undang-undang ini tidak menyelbahi pihak pekerja. Dan saya mengharap supaya Seksyen 30 itu dikaji semula oleh pihak kementerian. Yang ketiganya ialah, dan keempatnya ialah Datuk Speaker, berkenaan dengan seorang presiden. 65 lah. Presiden, belum lagi. Ada 20 minit lagi. Presiden, Presiden, ada kacau dah lagi mana ni. Persatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah dan Parat Seluruh Malaysia, Saudara Wan Nur Azhar. Ya, dia dah jumpa dah dengan Menteri Belia Sukan, dia jumpa macam-macam, dia jumpa tak selesai. Jadi saya minta Renaissance Kelang ini supaya memikir kembali, kerana dia tidak melanggar Seksyen 14, Seksyen 20 unfair dismissal. Tetapi dia dibuang kerana apa? Kerana takut anak muda ini bangkit dan mengatakan hak mereka di bawah perjanjian bersama, di bawah Seksyen 13 Akta Perusahaan 67. Ini yang ditakutkan. Jadi saya minta supaya kementerian bersungguh-sungguh membantu pihak kepimpinan kesatuan di seluruh negara ini supaya mereka diberikan ruang untuk mempertahankan hak mereka. Untuk pengetahuan Datuk Speaker, reinstate di bawah Seksyen 20.3 ni, di bawah kuasa Menteri Atas Perusahaan 67 ni, tak sampai 8% yang reinstate. Yang lain semua dibayar 24 bulan caw. 24 bulan caw. Jadi kesian dia orang ni. Anak isteri nak ditanggung. Apa dia caw tu? Caw untuk mempertahankan lembung. Mempertahankan hak mereka dipecat. Kau ni Titi Wangsa. Jangan duk ternyeh ya. Kita kena pastikan bahawa rakyat semua terpelihara, Datuk Speaker. Yang kelimanya ialah 18 orang. Hantar bukan apa. Dia hantar dokumen. Dokumen hantar untuk mengatakan tolong bantu kami rakyat pekerja. Tolong pastikan gaji minimum kami dipertahankan. Di RB High Court pecat dia. 18 orang. Untuk ugut dia puang pula. Kejam. Kesatuan. Ini apa punya betul-betul haprak punya syarikat lah. Boleh buang 18 pemimpin. Tak boleh begitu je lenggong. Tak boleh. Dan berdosa besar kita nanya orang. Banyak lagi ni. Lepas tu pula nombor 6. Presiden NUJ, Datuk Speaker. NUJ Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ni buat secara bukan kritik, nak memperbetulkan pengurusan Dusan Malaysia. Tetapi beliau telah pun dipecat. Dahsyat. Dipecat. Titi Wangsa, Setia Wangsa ni dipecat. Ini Dusan Malaysia ni. Tajuk ucapan dipecat lah. 17 Kepimpinan Kesatuan Pekerja Westport. Ponteng 3 minit. Pergi buang air. Pecat lagi. Kena pecat. Buang air. Tengok. Hari ni tajuk ucapan pecat lah. Jadi Datuk Speaker, dulu. Jadi kau bagi kau dulu. Datuk Speaker, buang air pun kena pecat. Punya kurang hajar punya management. Nombor 8 piket tajuk ucapan ni pecat. MP Company Melaka. 9 pemimpin kesatuan pun dipecat. Dahsyat. Tenggara, dahsyat betul lah sistem kita ni. Memang sistem betul-betul hancur. Nombor 9 Presiden Trakian Sarawak Employee pun kena pecat. Sarawak. Sarawak Timbalan Menteri. Dia Sarawak Timbalan Menteri. Dia tulis surat sekular. Nak bukan boycott. Family dia tak dapat bawa anak isteri. Lepas tu syarikat pecat dia. Dahsyat. Ini macam ni. Mampus bekerja semua. Datuk Speaker, itu sebab saya kata tadi bahawa perlu ada Convention 87 ILO itu dipertahankan, diberikan hak mereka. Atas sebab itu mengikut laporan daripada ITUC, Malaysia ini ialah among the worst. Ini akan 5 terburuk dalam dunia. Malaysia, China, India, AU sama dengan Syria, Sudan. Antara 5 pekerja-pekerja yang minimum right subjective for the unfair labor practice. Dahsyat dengan izin. Lenggong tengok tu. Nombor 5 dalam kategori tu. Saya tak tahulah sama ni betul tak betul. Tapi ini adalah report yang saya terima yang begitu menyedihkan dan memilukan. Tenggara
Perbetulkan undang-undang. Saya sokong akta agensi yang nak dibawa oleh, sebab saya salah seorang daripada majlis pindaan. Jangan main-main. Jadi kita telah pun bersetuju akta agensi migrant ini kita perkuatkan. Walaupun mereka ini pekerja asing, tapi kita perlu kawal selia. Kita bantu Menteri Dalam Negeri. Bagaimana kita nak pastikan tidak ada trafficking dengan izin, tidak ada perindasan, perinayaan, penjualan cara moden yang berlaku. Sedangkan kita tahu bahawa pekerja asing ini, Dato' Speaker, Speaker serius, 5.9 juta. Dahsyat. Lengung. 2.9 didaftar, yang lebih tak daftar, masuk secara haram. Dan tidak ada kedudukan yang boleh menjamin mereka ini dijaga hak mereka. Makanya demikian, atas sebab-sebab itu kita telah hendak akan buat pindaan tentang rang undang-undang di bawah akta agensi migrant ini. Saya bersetuju, sangat-sangat bersetuju dengan memastikan bahawa tidak akan berlaku perinaian perhambaan cara moden. Datuk Speaker, gaji ahli parlimen pula. Saya mengambil peluang ini di atas. Baru ni saya pergi ke Tanah Merah, pergi ke Pekala Kubur. Menteri tak ada yang kena pecat. Menteri tak kena, ada kena pecat. Tak bagi, tak ada. Seorang wanita bernama Nek Azizah binti Nikmat membuat tuntutan penonggakkan dividen pada pejabat Fekra di Gol Pedalam pada 12 Ogos 2012. Dan apabila jawapan yang diberi ialah Fekra masih menyemak dan buat pancas, sebenar tindihan pokok di atas terlibat dan selesai pada terdekat, bayaran akan dibuat pada awal Disember 2012. Awal 2012, Nek Azizah pergi jumpa dengan pengarah Fekra di Tanah Merah. Dia kena, bukan kena halau je, dia kata pergi balik parlimen, minta dekat parlimen untuk membayar, kata dia. Punyalah kurang ajar pengarah ni. Jadi saya minta pengurusi Fekra supaya kena batangan. Tak ada. Kena batangan bila orang tak ada, tak ada. Jadi kita minta menteri supaya tengok ni, kes ni. Jangan biarkan orang sengsara dan merana begitu saja. Dah 2012 Ogos sampai hari ni minta dia diberikan haknya supaya hidup dia itu tidak sengsara dan merana. Dengan lembut. Dan akhirnya gaji ahli parlimen pula. Akhirnya gaji tak ada. Ya, Pak. Ya. Saya setuju. Saya amat setuju bahawa kita melihat dari sudut hak itu sendiri. Malah saya ingin mencadangkan pada tahun 2012 yang ada 30 juta yang diluluskan Dewan Yang Mulia ini diberikan juga kepada mereka yang bekas yang tak bertanding, yang tewas pada tahun 2012 dan dilulus termasuk semua, termasuk Seri Gading dulu, termasuk Kuala Lumpur, kawan-kawan kita dulu. Datuk Speaker minta ke menteri supaya 30 juta tu dikira backdated dah. Bila kira backdated tu maknanya semua orang merasa. Ni Kuala Langat. Jadi saya Kuala Langat. Isunya apa ni? Isunya ialah backdated. Backdated apa? Backdated. Isunya backdated. Backdated tu untuk apa? Untuk allowance parlimen yang diluluskan yang telah pun ditonggak 30 juta pada tahun 2012. Ini Lenggong setuju, Datuk Speaker. Lenggong dengan saya setuju ni. Jadi saya minta supaya mereka ni diberikan sedikit pertimbangan. Kawan-kawan kita yang lama pun dapat BP. Ini Jasin ni tak setuju pun tak apa. Jasin ni kira kawan dia sendiri ya. Tapi yang penting, Datuk Speaker, kita juga memahami mereka juga memerlukan. Jadi saya minta Menteri Kewangan Tenggara tolong bisiklah Menteri Kewangan supaya mereka juga pun diberi ruang. Jadi 30 juta tu agak-agaklah kepada yang lama dan yang baru. Supaya keadilan itu dapat ditegakkan. Jadi kita itu yang lama, yang baru. Apa dia? Yang akan datang ni? Akan datang dalam masalah dia pun naiklah. Baru satu ni. Datuk Speaker, menerus bicara bersungguh-sungguh. Apapun saya kira seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, union busting itu perlu diambil berat supaya sudah menjadi satu ugawan buruk kepada pemimpin semua kesatuan. Datuk Speaker jangan lupa, iaitu 11.3 juta. Tenggara jangan terlepas pandang. 11.3 juta ini bukan kesorangan. Mereka kumpulan yang besar, pasukan yang besar. Dan mereka perlu juga diberikan perhatian. Kuala menjadi satu tuntutan yang saya kira amat baik. Seperti mana Presiden MTUC kata, Saudara Khalid Ibrahim, dia kata dia minta sangat bahawa Kuala itu dapat diperkenalkan. Tak ada masalah. Sejarah itu ada, Datuk Speaker. 1974 dah pun dibuat oleh almarhum Tun Abdul Razak.
Dan ketika itu, ya, saya tahu break. Bagi saya lagi 1 minit. Dan saya melihat daripada sudut kesanggupan dan kebolehan gaji minimum. Hari ini Kota Raja beritahu, Dato' Speaker, ada syarikat yang belum lagi buat gaji minimum. Baru 900. Majlis Gaji Konsultasi 2012 perlu memastikan bahawa gaji minimum ini mesti dan wajib dilaksanakan. Jawa Baru, betul Jawa Baru Jadi kita kena pastikan tidak ada miskin tegar dalam negara ini yang bekerja di bawah penswastaan, syarikat-syarikat swasta. Gaji minimum Dato' Speaker tak muat habis lagi. Menteri kata tangguh. Bila tangguh lagi? Ini tahun ni dah habis dah. Nak kena study lagi. Yang ni tak lepas, yang ni kena sangkut lagi. Jadi saya minta menteri, semua manusia serius dalam memastikan bahawa gaji minimum ini di-apply dan juga diberikan kepada semua rakyat yang layak di bawah gaji minimum. Dato' Speaker, terima kasih kerana memberi ruang kepada saya dan Tajuk ucapan ni pecat. Ya.